Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, adakah keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan diuji semula? Sedangkan belum sampai pun setengah penggal Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Baru-baru ini pun keabsahan Anwar diuji. Namun kita dapat lihat, rupanya Anwar Ibrahim memang layak untuk jadi Perdana Menteri, mempunyai sokongan yang cukup. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu cadangan daripada ahli parlimen PKR sendiri. Hasan cadang 3 cara selesai isu keabsahan Anwar secara muktamad. Ahli parlimen PKR Hasan Abdul Karim mencadangkan 3 cara untuk PM membuktikan keabsahan kerajaannya secara muktamad. Hasan mengemukakan cadangan itu selepas Muhyiddin membangkitkan isu perakuan berkanun SD, walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat 2 tahun lalu. Selain itu, dia berkata undi terhadap belanjawan negara 2025 yang akan dibentangkan pada 18 Oktober boleh menjadi cara untuk memastikan sokongan terhadap Anwar. Jika belanjawan 2025 lulus, maka keabsahan Anwar disahkan secara jelas. Jika belanjawan 2025 ditolak, ia membawa makna Anwar dan seluruh kabinet perlu letak jawatan di bawah perkara 43 dalam kurungan 4, Perlembagaan Persekutuan, atau Anwar perlu menghadap yang di Pertuan Agong untuk menasihati baginda agar parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum diadakan, katanya dalam kenyataan. Adakah di sini Hasan mahu Anwar letak jawatan, atau sebenarnya apa yang dinyatakan Hasan ini adalah fakta? Berkaitan dengan ini, akhirnya Saifuddin Nasution pula tampil dengan satu kenyataan. Melalui artikel daripada Malaysia Kini bertarik 25 Ogos. Takkan tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar, kata Saifuddin. Cadangan ahli parlimen PKR Hasan Abdul Karim, terdapat 3 cara untuk PM Anwar Ibrahim membuktikan keabsahan. Tidak relevan, kata Setiausaha Agung Parti itu, Saifuddin Nasution. Adakah di sini terdapat percanggahan pendapat di antara Hasan dan juga Saifuddin, walaupun mereka bersama-sama di dalam PKR. Katanya, legitimasi Anwar selaku PM telah pun diuji pada sidang parlimen ke-15 yang pertama di Dewan Rakyat pada Desember 2022. Yang pertama, yang di Pertuan Agong, di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E, Perlembagaan Persekutuan, mempunyai kuasa untuk melantik seorang PM yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat. Ekorannya, pada sidang parlimen pertama, Anwar telah membuktikan dengan membuat undi percaya terhadapnya yang lulus dengan undian suara. Saudara-saudara yang amat dihormati, takkanlah kita nak adakan tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar. Menurut Saifuddin, dan saya amat setuju dengan kenyataan Saifuddin. Bagaimana pula dengan kenyataan Hasan yang mencadangkan 3 cara untuk menyelesaikan isu keabsahan Anwar secara muktamad, sedangkan Saifuddin berkata perkara ini tidak relevan. Cadangan daripada Hasan itu tidak relevan. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, rupanya ada yang belum move on daripada kekalahan pada PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Rupanya selepas ada persoalan, selepas selesainya pilihan raya kecil Dun Nenggiri, selepas ada persoalan, adakah PRK diulang semula? Adakah kemenangan bagi calon BN ataupun calon kerajaan perpaduan PRK Dun Nenggiri adalah tidak sah? Nah, akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 25 Ogos. PN kumpul bukti
nak cabar keputusan PRK Nenggiri. PN Kelantan dilaporkan sedang giat mengumpulkan bukti sebelum menggunakannya bagi mencabar kemenangan BN di Nenggiri baru-baru ini. Antara isu yang dikesan, kata salah seorang pemimpin kanan parti terbabit, melibatkan sogokan dan ancaman terhadap para pengundi di DUN terletak di bawah kawasan Parlimen Gua Musang itu. Bagaimanapun, pengerusi Bersatu Kelantan, Kamarudin, mengakui usaha tersebut tidaklah mudah kerana mereka perlu mendapatkan bukti yang mencukupi sebelum merujuknya ke mahkamah. Kalau lawyer, kita PN kata cukup bukti yang dikumpul. Kita akan memfilekannya yang dikumpul. Kita akan memfilekannya selepas ini, katanya seperti dipetik lidah rasmi PAS Haraka Delhi. Dalam PRK Negeri yang dijalankan pada 17 Ogos lalu, BN bukan saja dapat merampas kerusi DUN tersebut daripada PN, malah memperoleh majoriti yang besar. Calon BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani mengalahkan bekas Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang menyertai Bersatu Muhammad Rizwadi Ismail dengan majoriti 3.372. Saudara-saudara, sekiranya PN mempunyai objektif ataupun mempunyai niat nak membatalkan keputusan PRK DUN Nenggiri, membatalkan kemenangan calon BN tersebut. Kalau mereka mempunyai niat kerana memang benar-benar ada salah laku daripada calon BN, itu dipersilakan. Tapi kalau ini hanya kerana meroyan kerana kalah, bagi saya tak perlu teruskan. Kalau mereka memang kuat, mereka sepatutnya sudah menang pada PRK DUN Nenggiri. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu soalan saya untuk Anda yang menonton video hari ini. Ini adalah berkaitan dengan kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan hari ini, ataupun kerajaan PHBN. Menurut Anda, Anwar Ibrahim yang baru sahaja hampir 2 tahun menjadi Perdana Menteri, belum sampai 1 penggal menjadi Perdana Menteri, adakah terdapat kabar angin bahawa BN ataupun UMNO akan terus bersama dengan Anwar Ibrahim, bersama dengan PH, sehingga 1 penggal ini, ataupun mereka akan bergerak solo ataupun keluar daripada kerajaan sebelum 1 penggal ini berakhir? Ataupun satu lagi persoalan, adakah UMNO dan BN akan bergerak solo selepas PRU 16 ataupun pada PRU 16 nanti? Semua ini menjadi persoalan. Kerana ada yang kata UMNO dan BN tidak sesuai di dalam kerajaan bersama dengan PH. Ada yang kata UMNO dan BN perlu bersama-sama dengan PH untuk survive. Nah, saudara-saudara, ini banyak komen dan cadangan yang kita dengar. Menurut Tokmat pula, Matasan, bergerak solo atau tidak, tak adil menilai UMNO sekarang. Tidak adil bagi UMNO untuk membuat penilaian dan keputusan pada masa ini, sama ada mahu bergerak solo atau sebaliknya dalam menghadapi PRU akan datang, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Kenyataan itu hadir selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid membayangkan parti berteraskan Melayu itu mungkin tidak akan bergerak solo dalam PRU 16. Adakah di sini Zahid Hamidi memberikan bayangan bahawa beliau dan Anwar akan terus bekerja sama dan mungkin menimbulkan sedikit rasa kecewa ataupun tidak puas hati daripada Tokmat, lalu beliau mengeluarkan kenyataan bergerak solo atau tidak, tak adil menilai UMNO sekarang. Nah, itu yang menjadi persoalannya lah. Adakah sebenarnya Tokmat tak puas hati dengan kenyataan Zahid? Kerana Zahid mengeluarkan kenyataan bahawa parti itu membayangkan
membayangkan parti berteraskan Melayu itu mungkin tidak akan bergerak solo dalam PRU ke-16. Nah, saudara-saudara, Tokmat berpendapat keputusan untuk bergerak solo atau kerjasama dengan parti lain hanya akan dibuat apabila tiba masanya menurut Tokmat. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan Tokmat ini? Adakah sebenarnya Tokmat tak puas hati dengan Zahid? Ataupun mungkin ini salah satu tindakan Tokmat yang beliau nak tunjukkan kepada Zahid, yang beliau ini sepatutnya menjadi Presiden UMNO karena tak suka dengan keputusan Zahid ini. Nah, itu semua menjadi persoalannya. Apa komen Anda?